Okey, masuk. Okey, pasaraya 1 juta. Okey. Kita tunggu sekejap lah. Partisipan Kita baru 4 tunggu. orang kan? Mm-mm. Kita tunggu sekejap. Okey, Saya 6. boleh tengok. Mana kita tengok soalan jap. Saya nak tengok soalan. Ada 12 orang. Ada 12 orang dah setakat ni. So, boleh proceed. Okey. Saya tak boleh pula buka bahagian respon ni. Kenapa tak tahu? Respon kat Google. Dekat Google Doc tu. Bila saya tekan respon tu tak boleh buka pula. Soalan dia apa? Bahagian soalan survey tu ada. Tapi bila saya klik responses tu tak boleh buka. Tak apa, kita proceed dengan soalan atuk dulu. Alright. Tadi tak apa. Kita Simple nak monetize tu. Tadi jadi setiap orang ni wajib kena ada account Shopee. Wajib kena ada account Shopee. Buka je sebab benda tu free pun, sekejap je bila kita buka. Nanti lepas tu atas tu dia ada button start selling. So kita tekan start selling tu and then kita follow je dia punya arahan dalam tu. Within 5 minit dah boleh siap satu account Shopee, letaklah apa pun kita nak letak. Pengalaman saya pada peringkat mula-mula dulu tu bermakna 4 tahun lepas kan. 4 tahun lepas kita mula buka account Shopee ni. Kita buka beberapa account. Saya ada satu account personal saya sendiri yang memang sangat hodoh waktu tu. Sangat hodoh, tak ada grafik design yang cantik-cantik pun. So saya ambil gambar tu, saya letak produk madu tu atas lantai. Saya ambil gambar buta-buta pakai phone yang hodoh je. Saya upload gambar tu dekat dalam account saya dekat Shopee. Surprisingly, harga tu saya beli dekat pasaraya. Kalau dekat Terengganu ni kita ada Ajis, supplier untuk produk makanan sunnah. Dia macam dekat Mahnas Food. Dekat section berapa dekat Shah Alam tu. Dia macam Mahnas Food lah, sama macam tu. So beli dekat situ, kita up harga RM10, letak dalam Shopee. Macam itu pun ada order. Jadi kemudian saya cuba pula dengan Habatus Sauda. Pun sama, gambar lebih kurang ambil, lepas tu up dekat situ. Itu pun ada orang beli sampai tak cukup stok. Jadi start daripada situ kita nampak, memang ini memang lubuk saya kata. So kita start daripada situ, kita buat kita punya account Shopee. Kalau tengok, Ledakkan Mall, Ledakkan, Ledakkan MALL, Ledakkan Mall. Kalau tu tengok, memang cantik lah sekarang ni. Semua produk tu kita buat ada grafik design sekali dengan setiap produk yang kita letak tu. Dan strategi kita ialah bila dah masuk dalam tu, kena belajar pula satu yang dia panggil Shopee Ads. Shopee Ads. Yang itu kita kena belajar supaya bila orang search, katakanlah contoh, kita jual Chocoyu, Kisu kan. Dia akan ada, tak tahu, mungkin 1,000, mungkin 2,000, mungkin 3,000 orang yang jual Chocoyu tu dekat dalam Shopee. Okay, so macam mana kita punya mall ataupun macam mana kedai kita nak menonjol dekat situ tu, cara dia ialah melalui Shopee Ads. So bila orang tekan, orang eja dekat search tu,
CHOCOYU kan, apa Chokoyu, betul lah eja dia. Macam itulah. So kedai kita tu akan duduk yang paling tinggi. Kedai kita akan duduk paling tinggi dan akan chances untuk kita dapatkan perhatian orang dan untuk orang membeli tu adalah lebih tinggi berbanding dengan duduk dekat bawah-bawah. Satu, kena ada kedai dekat Shopee. Yang keduanya, kena belajar untuk gunakan Shopee Ads. Juallah apa pun, jangan bimbang sebab ada 1 juta trafik yang masuk dalam tu dan 1 juta ni akan ada 1 juta keperluan. Bayangkan ada 1 juta keperluan. So don't worry. Don't worry. Cumanya saya kata kalau even kalau kita jual produk daripada China pun, yang kita beli daripada China, bagi saya tetap akan ada orang nak beli juga produk kita, walaupun mungkin katakanlah contoh kita jual ni ini biasa produk China kan, dekat DIY punya ni, this is a China made punya produk. Walaupun kita akan bersaing dengan kilang yang jual benda ni daripada China, tapi yelah, of course bila kita beli dan kita jual balik, harga kita lebih mahal daripada harga kilang dekat China tu kan, penjual dekat China. Tapi ada setengah orang, dia tak kisah untuk membayar lebih, asalkan besok lusa dah boleh sampai. Compare dia nak order daripada China, mungkin ambil masa 5 hari hingga seminggu baru dapat. May as well dia kata bayar lebih tak apa, janji esok ataupun lusa dah boleh dapat dah barang tu. Cumanya kalau kita ada barang yang generik ataupun kita ada barang yang tak ramai orang jual, mungkin kebarang kalian untuk kita buat jualan tu lebih tinggilah berbanding dengan kalau kita jual produk yang ada 1,000 orang jual dekat dalam tu. Competition dia akan lebih tinggi dan kita kena pandai gunakan Shopee Ads tu lah. Alright. So itu adalah jalan yang paling simple. Paling simple dalam e-commerce ni, you kena ada you punya own Shopee account. Ataupun untuk seller Shopee, seller account dalam tu. Itu paling simple. Ada soalan lain? Okey, soalan lain macam kalau ni kepada website lah. Kalau untuk personal macam businessman, dia tak menjual tapi untuk dia punya branding perlu ataupun dia fokus kepada website business dia. Ulang balik soalan tu. Macam untuk personal branding perlu ke seseorang tu dia perlu ada website dia ke ataupun dia rely cukup untuk business dia punya website? Kalau personal branding, katakanlah contoh, Ashraf nak naikkan nama Ashraf kan. So buat je ashrafazhar.com. So dalam tu kata kita kena buat website ashrafazhar.com. So dekat dalam tu kita cerita kita punya background, kita cerita apa yang kita nak bawa. Ni saya biasanya saran dalam bidang personal branding ni kan, biasanya saya suka sarankan macam pensyarah universiti contohnya. Saya suka sarankan pensyarah universiti untuk ada, katakan contoh Profesor Ashraf. So kita buat website professorashraf.com. Dalam tu ada kita punya CV, dalam tu ada kita punya journal, kita punya research. Kalau kita ada video yang kita buat daripada kita letak dekat YouTube, tarik link dia tu masuk dalam kita punya website. So katakan apa bidang kepakaran kita. So katakan contoh orang nak cari kepakaran kita, katakanlah contoh pakar sales contohnya. So bila whenever orang search guru sales ataupun pakar sales melalui SEO, jumpa kita punya page kita tu ashrafazhar.com contohnya. Dan Ashraf Azhar ni pengalaman banyak, ini classes yang dia pernah buat, ini package yang dia offer semua sekali. So melalui website ni adalah cara yang paling teratur sebenarnya kalau kita nak naikkan kita punya personal branding rather than kita menulis dekat social media. Social media ni adalah tempat untuk kita bergaul je. Kita membina engagement dengan audience ataupun dengan prospek. Tapi macam mana kita nak letakkan complete diri kita secara maya tadi tu dekat kita punya website. Okey, nampak. So lepas tu ni soalan daripada form tu.
apa yang benda-benda asas untuk kita ada untuk landing untuk guna e-dagang lah, benda-benda asas. Saya tak pasti asas macam mana. Itulah kalau macam bagi saya, kalau jawapan saya yang paling mudah untuk mula kena ada e-commerce ni tadi, itulah Shopee lah. as simple as ada Shopee punya seller account, So, and so, then so tak you perlulah are nak keluarkan kos untuk landing page yang macam berbayar, tak perlu kan? Shopee je dah okay. cukup. Kalau betul-betul basic, cukup dekat Shopee. Tapi kalau let's say kita dah 1 tahun dan kita tengok sales kita dekat Shopee, dah ada traction, kita dah ada 2-3 ataupun katakan dah ada 100 transaction 1 bulan dekat Shopee, tak daripada situ, lebih elok kalau kita ada website kita sendiri ataupun kita ada landing page kita sendiri. Sebab apa? Kenapa saya kata macam tu? Bila kita dah start ada traffic yang ramai, bermakna kita dah ada database dah. Kita dah ada, mungkin dah ada repeat customer. Okay. Semua buyer-buyer kita yang dah sedia ada ni, jangan biarkan dia orang beli dekat Shopee. Jangan biarkan dia orang beli dekat Shopee. Sebab apa jangan beli dekat Shopee? Satu, sebabnya margin kita dekat Shopee ni rendah. Sekarang ni Shopee dah increase lagi baru 2-3 hari ni kan, daripada 6% pergi ke 8%. So kalau itu 8% daripada jualan kita. So let's say kalau kita ada kita jual produk harga RM100, RM8 Shopee dah ambil. Biasa margin kalau kita jual produk harga RM100 ni kan, margin kita sekitar dalam RM30. Tengok ni, biasanya RM30 ataupun RM20 kita punya margin. So kalaulah kita untung RM20, katalah letak tinggi RM30. Shopee dah ambil RM8. Situ dah tinggal RM22. Kalau kita ada bagi free gift, kalau kita terlibat dengan flash sale, bagi diskaun, gedebuk-gedebak gitu gini, last tinggal RM10. RM10 belum masuk lagi kos kita nak pergi hantar dekat JNT ke dekat sana tu tak masuk lagi. Last kali sebenarnya berapa tinggal kita punya net profit kita daripada jualan tadi tu. Kan? So nanti dekat situ akan banyak kebocoran. Cuma peringkat awal, okey, tak apa. It's okay untuk kita mula dekat Shopee. Tapi once you dah ada 50 order, 100 order satu hari, beralih kepada you punya landing page sendiri ataupun buat proper website sendiri. Sebab dekat situ kita boleh jimat kos-kos yang Shopee dah makan sekarang ni. Kalau bila di Shopee ni, satu dari segi keuntungan yang satu lapis. Lepas tu nanti kalau kita ambil free shipping, kena potong lagi. Last kadang-kadang ada ketikanya Shopee ambil sampai 15%. Kita punya keuntungan. So, berapa yang tinggal? Tapi tak apa. Peringkat awal, jangan buat website terus. Adakan akaun Shopee dulu, test dulu. Kita nak tengok dulu. Tak apa, tak untung banyak pun tak apa. Tapi kita nak tengok. Produk yang kita jual ni boleh ada sambutan ataupun tidak. Dan bila kita dah sampai satu stage kita stable, kita tak boleh tinggal. Kita tak boleh tinggal terus dekat Shopee tu. Sebab dekat situ, traffic sentiasa datang. So jadi dekat Shopee tempat kita capture pembeli kali pertama. Lepas tu bila kita ada je database dia orang, dan bila kita dapat database dia orang tu, ajak dia orang pergi beli dekat website. Mungkin dekat website kita boleh offer proper discount dekat situ, ataupun dekat website kita boleh offer lebih banyak free gift. Tapi yang penting kita boleh jimat 10-15% keuntungan kita tu daripada Shopee ambil. Okay? So itu dia punya ni dia. Tadi ada soalan level sampai level mana. Saya kata macam tu jugalah. Kalau beginner betul, baru betul, saya rasa tak perlu ada website lagi. Fokus dekat Shopee, fokus dekat Lazada. Tapi perbezaan antara Shopee dengan Lazada, dia punya traffic dia tu
trafik dekat Lazada 2 kali ganda lebih banyak daripada trafik dekat saya ulang balik. Trafik dekat Shopee 2 kali ganda lebih ramai berbanding trafik ke Lazada. Tapi okey je kalau sebab benda tu kedai yang tak melibatkan kos yang banyak kan, bukan kena ada sewa, bukan kena bayar pekerja, api, elektrik semua kan. Jadi kalau lebih banyak kedai kita ada, itu lebih bagus. Alright, saya share sikit trik kita berniaga dekat Shopee Sekejap Kalau boleh, seorang kita ni ada sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 hingga 5 akaun dekat Shopee. Kalau boleh, ada 2 atau 3 atau sehingga 5 akaun dekat Shopee. Tapi biasanya dia akan perlukan kita ada banyak nombor telefon kan. So jadi kadang telefon sekarang dah murah kan. So kita beli telefon satu RM300, telefon yang elok sikit, set up satu akaun Shopee. Beli sebiji lagi RM300, set up beli SIM card apa semua, set up menada Shopee punya akaun. So bila kita ada 2 ataupun 3 ni kan, jadi kita ada banyak banyak joran ataupun banyak pukat. Banyak pukat. So tak kena yang ini dapat yang ini dapat yang ini. Kalau jual produk yang sama pun tak apa. Jual je produk yang sama. Tak payah lain-lain, tapi bila macam kalau kita memancing, letak umpan cacing juga. So joran 1, joran 2, joran 3, joran 4, joran semua letak cacing. Tengoklah mana-mana yang sangkut. Kalau sangkut 5-5, melompatlah kita. Kalau tidak sangkut salah satu daripada 5. Jadi buka banyak-banyak. Buka banyak-banyak. Jual produk yang sama je pun tak apa. Kalau tidak, kalau bagi orang yang dah advance, dia akan buka satu kedai spesifik item. Okey, ni kedai ni penjagaan kesihatan. Ini produk kedai ni kereta. Produk yang ni fashion. Kedai Shopee yang ini nak jual aksesori telefon. Pun boleh juga. Tu salah satu cara. Tapi kalau kita baru nak mula, kebetulan kita dah ada 2-3 telefon lebih, guna dia tu lah telefon tu. Set up je akaun Shopee. So macam kalau kat Shopee dia bila dah buka akaun tu boleh buat live terus ke dia ada restriction dia? Sebab Facebook sekarang pun dia dah biasanya siapa ada, macam mana? Biasanya untuk nak buat live dekat Shopee ni dia kena ada sampai certain ni baru kita boleh start buat live. Dia strict, dia makin lama makin strict lah sekarang ni. Dia tak macam peringkat dulu dah, demand dah tinggi, so that's why dia increasekan dia punya commission. Lepas tu yang baru ni dia letakkan syarat kita buyer tak boleh pilih courier service yang mana kita nak. Dia sistem akan decide which courier service yang akan hantar produk tu pada kita. Which is sebenarnya tak bagus. Kalau kita duduk dekat kawasan kampung kan, takkan kita nak pakai DHL, takkan kita nak pakai courier yang tak biasa masuk dalam kampung kita, ABX lah apa yang tak biasa masuk dalam kampung. So dah nanti courier service tu akan call kita, barang you ada dekat office, dia datang pick up kita tak ada orang nak hantar kat dalam sana pula. So kalau kita boleh pilih, kita akan pilih pos laju, sebab kita tahu pos laju memang dalam kampung semua dia sampai kan. Kalau kita duduk dekat bandar, senang, bagilah courier service apa pun, semua dia dekat bandar. So itu adalah perangai Shopee lah. Makin lama bila dia monopoli tu, tak ada competitors, jadi macam tu lah. Alright, ada lagi soalan? Saya tengok dekat group ni.
Rodiah ada soalan Rodiah. Rodiah pun ada website. Saya tak boleh nak tengok. Tak tahu kenapa malam ni tak boleh nak buka. Saya Apa tak tu tutup kan. bahagian bila saya klik dekat response ni, dia tak keluar. Jadi saya tak boleh nak tengok. Itu saya semua soalan tu saya dah tanya. Soalan tak banyak sangat. Ha. So tak apalah kalau soalan Macam tak kalau banyak. detail servis tu dah bagi tahu, benda asas e-dagang dah bagi tahu. Macam mana nak bina website dah bagi tahu. Ni ada soalan macam kos paling murah landing page untuk pemula bisnes. Macam OnPay tu free kan? On pay mula-mula nak set up tu free je. Bila kita nak pergi advance tu baru kita start kena bayar. Okay, kita ada soalan daripada Alif. Okay, nak compete dengan player-player yang banyak duit dekat Shopee ni macam mana? Kita kena lawan tabur duit juga untuk buat ads dekat Shopee? Betul. Memang kena sacrifice sikit untuk nak buat ads tu. Memang kena dia macam sama lebih kurang macam konsep FB ad juga. Dia konsep sama dengan FB ad, bermakna bila masing-masing bidding untuk nak buat ad, makin lama makin mahal lah. Kalau macam FB ads kan, FB ad kalau produk bukan kecantikan, bukan ubat kurus, yang itu murah. Tapi kalau masuk ubat kurus untuk kosmetik kecantikan, memang mahal. Cost per purchase tu boleh sampai RM30, RM40 untuk satu purchase. Kalau kita margin kita RM20, memang tak boleh main lah game tu. FB ad ni, kalau kita margin kita RM70, RM80 atas satu produk, then boleh. Kalau cost per purchase RM30, RM40 satu kan. Cumanya nak jimat ni kena banyak buat testing. Keyword mana yang kalau orang tekan memang convert kepada sales. So kalau macam kita buat Shopee Ads ni, saya sebenarnya bukan pakar dalam Shopee ni, cuma kita tahulah apa orang buat tu, kita tahulah kan. So konsep dia ialah mula-mula kita tabur dulu duit. Okay, kita pilih 20 keyword yang 20 keyword yang kita rasa munasabah untuk orang-orang cari dan beli. Tapi lepas pada tu kita potong. Mana keyword yang orang tekan tapi tak beli, potong. Last kali kita akan jumpa 2-3 keyword yang memang bila orang cari produk ni, bermakna dia memang tengah nak beli produk kita tu. Mula-mula tu kita akan bakar banyak lah. Dulu, lepas tu lama-kelamaan kita streamline ataupun kita kecilkan dia punya keyword kita tu. Last kali 2 ataupun 3 yang memang core keyword dah. Alright, ada lagi tak soalan? Soalan kalau saya pun dah tak ada. So siapa ada soalan boleh tanya dekat komen ataupun buka je mic, tanya terus. Buka mic, tanya terus pun tak apa. Okey. Saya ingat mungkin yang ini last saya share sebelum kita habis dalam pukul 10 suku ke, ada 10 minit lagi kan. Antara features yang sekarang ni ramai orang dah ramai orang guna, tapi masih ramai lagi yang belum guna, ialah WhatsApp Business. Dia bisnes pakai WhatsApp, tapi dia tak guna WhatsApp Business. So dalam WhatsApp Business ni, satu,
bagi orang yang buat bisnes, boleh download WhatsApp Business tu sebab satu, kita boleh ada auto response. Maknanya kalau kita orang WhatsApp tengah malam, kita tengah tidur, at least kita boleh respon dulu, terima kasih kerana hubungi kami. So kedai kami buka pukul 9 pagi hingga pukul 6 petang. So sekiranya di luar waktu ni kami akan respon semula pada anda, sebaik saja kami mula beroperasi esok. Ataupun terima kasih kerana respon kami dan kami akan melayan pertanyaan anda sekejap saja lagi. So kita boleh setting auto request ataupun kalau macam contoh kita keluar, katakan contoh kita pergi camping ke, kita pergi ni ke, kita kita pergi tempat yang tak ada coverage. So kita setting siap-siap dah. Minta maaf, saya pergi dalam keluar daripada kawasan dan yang tak ada liputan. InsyaAllah nanti saya akan reply balik sebaik saja ada semula liputan. So jadi customer kita tu tak ada macam sombongnya tak reply ataupun lambat reply. So bila kita gunakan features dalam WhatsApp Business ni, kita terus boleh setting dia punya reply dia tu, satu. Yang keduanya, dalam WhatsApp Business ni kita boleh susun. Kalau macam kita jual F&B ke, kita jual ada banyak produk, dia ada bahagian menu, kita boleh masukkan kita punya susunan produk dalam tu. Dia ada bahagian susunan produk. Kalau kita jual Chocoyu ke, kita ada jual macam-macam produk, susunkan aja dekat bawah tu. So at least bila biasanya paling bagus untuk peniaga restoran, yang kedai makan, jadi banyak menu kan. So dekat WhatsApp Business tu orang dah boleh tengok dah. Dan orang boleh klik untuk terus order. Kena cari coach ataupun guru yang mengajar macam mana nak guna WhatsApp Business, ataupun kalau macam paling tidak pun paling tidak lah, pergi dekat YouTube, tengok macam mana how to use WhatsApp Business, tengok apa features yang ada dalam tu, utilizekan, maximizekan features yang ada dalam WhatsApp Business tu. Macam bila kita nak buat broadcast kan, macam ingat macam Atuk cerita kan, kita pergi dekat kedai ni bila lockdown ni kan, maksudnya bila lockdown ni orang tak jalan jauh kan, within 10 km je. Keluar satu hari, spend setengah hari ke, pergi 3-4 kedai ke 5 kedai ke yang orang tulis tu semua tu, snap je gambar kau, tibai je nombor tu, macam Atuk kata kan, ambil semua nombor tu, lepas tu balik kita save balik nombor tu dalam phone kita, tapi jangan buat broadcast dulu. Okey, kemudian kita WhatsApp dia satu-satu. Okey, WhatsApp dia satu-satu dan bagi tahu. Macam contoh kalau kedai makan, kita WhatsApp seorang-seorang, hai, saya daripada Ashraf Tom Yum. So sila save nombor saya untuk memudahkan tuan ataupun puan nak tempah nanti dekat dalam WhatsApp saya, dalam WhatsApp Business ni boleh tengok menu, satu. Yang keduanya, nanti sila tengok saya punya WhatsApp status sebab akan ada masa saya buat happy hour. So bila kita kata ada happy hour, 50% diskaun order semasa happy hour tadi. So dengan itu boleh encourage orang untuk save nombor telefon kita. So once dia dah save nombor telefon kita, satu, dia akan nampak status kita. Kalau dia tak save, dia tak nampak status kita. Kan? Saya kadang-kadang biasa ada save nombor runner, service runner. Runner ni memang pandai. Setiap hari dia akan up gambar menu-menu makanan kedai-kedai yang dia serve. So kita order daripada dia. Dia akan tunjuk gambar. Hari ni nasi kak wok. Gambar sup tulang, lawat. Macam-macam tu dia akan ni supaya kita trigger nak order. So kita order dengan dia order dengan kedai, lepas tu dia hantar makanan tu pada kita.
So bila orang dah save tu, dia akan nampak kita punya WhatsApp status, dan lepas pada tu mudah untuk kita buat broadcasting. So lepas pada tu kita buat broadcast tu, seminggu sekali ke seminggu dua kali kita boleh buat broadcasting punya sebaran broadcasting tu, baru tak kena block lah nombor WhatsApp kita. Kalau kita broadcast pada orang yang tak save tu, siap ada report, banyak report kita spam messages, kejap lagi kena block lah nombor kita dengan WhatsApp. So make sure orang simpan dulu. Kita kena buat orang simpan nombor kita. So tu features dalam WhatsApp business. Dengan kalau macam kelas doc semalam kan, zero cost marketing, that is among zero cost marketing lah. Betul. Right, so saya rasa itu sajalah kot. Ni last e-commerce hari ni. Last ni daripada Ahra, dia tanya antara website or landing page, Yeza ke website ke, tu website ke? Yes, itu adalah website. Tapi antara Weza dengan website, baik pakai Yeza lah. Wix ni Yahudi punya. Kalau Avani ke Avana? Avani saya tak pernah pakai. Avana tu saya tak pernah pakai. Cumanya saya dapat dulu, tapi mungkin sekarang ni dah bagus. Cuma kalau dulu tu banyak komplain jugalah. So bila kita dengar banyak komplain tu, kita pun jadi tak berminat nak pakai lah. So saya tak pernah pakai lah. Yang bagus satu lagi Shopee-Gram. Shopee-Gram pun bagus. Shopee-Gram ni dia simple. Dia bersih. Kalau macam nak jual baju, nak jual tudung, guna Shopee-Gram. Dia mudah. Dia punya tu clean and clear. Zaraz tak pernah dengar. Ada banyak. So kita boleh try and error je, tengok mana-mana yang serasi dengan kita, ataupun kita rasa mudah nak guna, ataupun sesuai dengan produk yang kita nak bawa. Kalau macam Wix ni senang. Wix tu drag and drop je kan, tarik masuk tulis sikit, lepas tu dah siap dah. Senang lah. Cuma saya bagi tahu Wix tu Yahudi punya lah, itu je lah. Kalau dah siap nak pakai, boleh je pakai. Macam Wazi lah, Waze. Ya, betul. Waze tu pun Israel punya teknologi juga. Tapi kalau nak pakai, boleh je pakai. Kalau saya suka pakai Maps, Google Maps je. Senang. Okey, kita ada 6 minit lagi. Apa last conclusion untuk kita punya acara naga malam ni? Alright. So sebagai khulasah tu bahasa Arab lah, kesimpulan dia ni, majoriti saya tengok kalau dalam responses kita tu, yang tiada bisnes dekat 30% juga, 31% tiada bisnes, tapi 70% lagi ada bisnes dah. Daripada kurang setahun sehingga 5 tahun ke atas tu 70%. Right. So 60% tahu e-dagang tu apa, 37% tak tahu ataupun belum tahu lagi. So kepada 70% yang dah mula perniagaan ni, especially kalau kita ada produk fizikal, kena start ada kedai dekat Shopee. So paling simple sekarang. Sebelum kita pergi yang lain-lain tu kan, at least kena ada kedai dekat Shopee.
Kalau boleh jangan ada satu. Ada 2 ke, ada 3 ke kedai dekat Shopee, itu lebih bagus. Right? So, tapi kemudian nanti kita kena ingat. Shopee rumah orang. Facebook rumah orang. Instagram rumah orang. Bila kita nak ada rumah kita sendiri? Kontraktor dah ada. Soalannya, bila kita nak ada rumah kita sendiri? Kalau Kita kat gunakan sini semua social media tu, kan kita ada social media tu semua, ataupun kita ada account dekat Shopee, Lazada semua, yang itu semua rumah orang. Soon or later kita kena ada rumah kita sendiri. So kita kena, mindset ni kita kena ada lah. Mindset ni kita kena ada. Sebab bila kita duduk rumah orang, kita tertakluk dengan undang-undang orang, peraturan orang, dan kadang-kadang bila orang tu start main kasar, kita tak ada pilihan. Macam Shopee sekarang, bila dia dah start main kasar, kita tak ada pilihan. Tapi kita ada buat alternatif baru, iaitu kita punya website kita sendiri, gunakan database, reach balik database yang lama, jadi-jadilah beli dekat Shopee. Rather than bagi duit tu dekat Shopee, may as well you beli direct je dengan kita. Saya boleh bagi free shipping juga, dengan harga yang sama, saya boleh bagi free shipping, ataupun dengan harga yang sama, free shipping plus dengan free gift, tarik traffic tu keluar, beli direct dengan kita je senang. Alright, so tu je lah saya punya conclusion malam ni, insyaAllah. Okey, ni ada soalan last. Alright, ni, apa soalan? Okay. Ni berapa harga kontraktor tu, mungkin boleh PM direct lah. Tu kena tanya, kena WhatsApp saya direct lah, sebab kita punya pricing ni depend pada customer punya keperluan. Kalau keperluan dia banyak, saya buat website sampai harga 30,000 pun ada. Okey, website sampai harga 30,000 pun ada. Klien saya dekat Shah Alam tu, dia nama company tu AK Movers. AK Movers ni biasanya buat pindah rumah, pindah pejabat, biasanya artis yang ramai pakai dia orang. Artis ramai pakai dia orang. So apa yang ada dekat dalam website dia ialah, bila first SEO dia memang kuat. Bila orang search movers Malaysia ataupun moving service, bahasa Inggeris, website dia bahasa Inggeris, keyword dia orang semua bahasa Inggeris. So bila orang Google moving service dekat dalam Google tu, search je moving service, akan keluar dia orang punya website, satu. Yang keduanya, dekat dalam tu terus ada features untuk orang terus dapatkan quotation. Daripada mana, nak pindah ke mana, bangunan tingkat atas ke, landed property ke, high rise ke, package yang biasa, bermakna tuan rumah dah siap bungkus semua, dia orang bawa turun, ataupun dia nak ambil package yang paling mahal. Hari tu kerabat, yang itu dia orang cerita kerabat di Raja Perak ke apa macam tu. Dia orang ambil servis dia, servis dia orang ni, dia tak payah bungkus apa-apa, dia orang datang, dia orang bungkuskan semua barang-barang, masuk dalam lori, pindah rumah baru, sampai rumah baru, dia orang buka semua bungkusan tu, susun balik, tuan rumah arahkan, so ni letak sini, ni letak sini, dia orang ambil semua sampah tu, balik dengan sampah. So tuan rumah boleh katakan cuci tangan lah, tak buat apa-apa pun. So dekat dalam sistem website tu ada quotation. So sebelum pindah tu dia orang dah tahu dah total cost nak kena bayar 5,000, total cost nak kena bayar 3,000 ataupun 2,000. So dalam tu ada banyak sistem. Jadi pricing ni akan berbeza mengikut keperluan klien. Sebab kita custom. Okey. Kita dah kurang 1 minit. Jadi okey, itu je daripada kita malam ni. So terima kasih semua join malam ni. So minggu depan siapa? Saya harap perkongsian ni memberi manfaat dan bolehlah sikit sebanyak membantulah, insya-Allah. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua. Thank you. Terima kasih Kim. Terima kasih Kim. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya tunggu dia Wassalamualaikum. tutup dengan